Kat mana? Ada tanda tak? Kita pun kita bertukar. Kan? Lapan 78. Bawah dia dah lipat bawah ni. Sama ni pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur sehingga ke saat ini kita berada di bulan Rajab, dah hampir penghujung. Kita bakal menerima kedatangan Sya'ban dan seterusnya Ramadan. Tuan-tuan, satu peluang yang sangat mahal harganya yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Di hujung bulan Rajab kita sering memperingati peristiwa Isra' wal Mi'raj. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian. Cuma saya tak tahulah, saya perasan dah setelah buka masjid, dibuka setelah lama ditutup dulu, bila dibuka rata-rata masjid agak kurang jemaahnya. Tak pastilah masjid kita ni pun nampak lebih kurang juga. Apakah kita masih bimbang dengan penyakit setelah kita mengikut SOP, kita pakai mask, kita jaga penjarakan, kemudian kita cucuk dos P3 dos, dos pertama, dos kedua, yang ketiga booster, dipanggil juga dos penggalak. Saya pun dah hampir 2 bulan dah cucuk dos penggalak, tapi sampai sekarang masih belum galak lagi. Kita pun heran. Maksudnya dia menggalakkan dos-dos hak lepas supaya berfungsi dan kita agak ringan dah jika dijangkiti, sebagaimana yang banyak berlaku sekarang. Hanya tahap 1, tahap 2, 4-5 hari beres, dia tak pergi 3 dan 4. Jadi sepatutnya kita meramaikanlah rumah Allah. Kita cari Allah. Allah mana? Allah yang menurunkan wabak COVID-19. Kita datang rumah dia dengan harapan kita nak mendekatkan diri kepada dia. Hanya dia sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Tuan-tuan, inilah sikap sepatutnya kita bila ditimpa kesusahan, kesempitan. Patut kita semakin dekat dengan Allah. Mari kita tengok cerita Isra' wal Mi'raj sikitlah. Cerita semua ingat senang tuan-tuan.
Nabi bertolak lepas Isyak, balik sebelum subuh. Kalau kita start cerita lepas Isyak, subuh lagi baru habis. Saya pun tak mau tunggu, ingat senang nak balik jauh. Kita pun tak boleh lama-lama. Mari kita lihat, tengok latar belakang Isra' Mi'raj ni. Nak kaitkan dengan hak yang saya sentuh tadilah kan. Di saat mana Allah Ta'ala angkat Nabi dekat dengannya, sehingga bertemu Allah. Allah muliakan Nabi SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun jawab dalam pertemuan itu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, yang kita baca dalam tahiyat. Dialog Allah dengan Nabi. Begitu hampir Allah angkat dekat dengan dia. Di saat mana? Bila berlaku Isra' Mi'raj ni? Kalau kita baca sirah, ialah di saat Nabi berada dalam kesempitan, kesusahan, kesedihan. Dinamakan tahun itu Amun Huznin, tahun duka cita. Kan? Tahun agak sedih, agak susah. Kerana banyak peristiwa-peristiwa sedih yang melanda Nabi SAW pada tahun itu. Antaranya pada tahun itu Allah matikan Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang melindungi Nabi di Mekah ketika Nabi berdakwah. Dan dia jaga Nabi selepas kematian Abu Talib. Tok Wan ataupun atuk Nabi SAW. Abu Talib ni dia orang yang digeruni oleh masyarakat Mekah. Musyrikin Mekah walau macam mana tak suka pun kepada Nabi, mereka sekadar kata-kata aja, tak berani bertindak lebih dari itu kerana takut kepada Abu Talib. Tuan-tuan bayangkan pada ketika itu mati Abu Talib, bagaimana Nabi menghadapi kaum musyrikin yang memusuhi Nabi SAW. Mereka pun kata Abu Talib tak ada dah, lepas ni Muhammad siap lebih kurang lagu tu lah. Maka Rasulullah rasa dalam agak tertekan lah. Lalu pergi ke Taif pada tahun itu juga, dengan harapan orang Taif akan menyokong Islam, akan bersama dengan Nabi. Tapi malangnya bila sampai di Taif, baginda SAW dihujani dengan batu sehingga luka tubuh dia dilontar oleh orang-orang Taif. Ada riwayat menyatakan sehingga berdarah tubuh Nabi, darahnya mengalir masuk ikut kaki, terus masuk dalam kasut, sehingga Nabi berjalan tu bunyi kasut tu dengan darah. Sehingga Sayyidina Jibril alaihi salam kesian dan cukup bengang pada orang-orang Taif. Tak patut diperlakukan begitu kepada utusan Allah. Lalu Jibril kata, ya Muhammad, maukah engkau aku minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala angkat bukit dan hampah atas kepala mereka ni, biar mampu habis mereka ni. Nabi kata, jangan wahai Jibril, mereka adalah umat-umat aku, mereka tak tahu. Nabi hanya berdoa, mengangkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka ni tak tahu. Tuan-tuan, ini berlaku pada tahun itu. Dan pada ketika itu juga berlaku lagi satu, kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah isteri Nabi
yang banyak menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Antara orang yang pertama, yang terawal menerima Islam dan menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat majoriti orang tak percaya kepada Nabi. Di saat tu orang tuduh Nabi ni gila, sesat, sihir dan sebagainya. Tapi Khadijah beriman dan percaya kepada Nabi SAW dan dia jadi isteri Nabi. Banyak bagi semangatkan Nabi perangsang kepada Rasulullah SAW. Antaranya bila balik di peringkat awal Islam, Nabi bertahannus di dalam gua Hira. Lalu datang Jibril peluk Nabi, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, suruh baca. Kemudian Nabi balik ke rumah selepas itu dalam keadaan gemetar. Lalu dia kata kepada balik gemetar, dia kata, macam orang demam. Zammiluni, zammiluni, selimut aku wahai Khadijah, selimut aku wahai Khadijah. Tuan-tuan, apa kata Khadijah? Kata Khadijah, inna Allah la yuhzika Allahu abadan, innaka la tasilur rahim. Janganlah engkau duka cita, susah hati, sungguhnya Allah tidak akan mempersia-siakan engkau. Engkau orang baik, engkau orang yang menghubungkan silaturahim, suka tolong orang miskin, sebagainya. Dia bagi kekuatan. Zaman tu tuan-tuan, kita pun kalau duduk zaman tu perasan lah tak kisahlah, orang tak percaya yang jadi pelik, di zaman tu. Dia bagi semangat. Dia tak kata kat Nabi, rumah ada elok, pergi duduk dalam gua. Tu balik mai macam-macam kena hantu apa dia tak ada, dia tak kata tu. Tu Khadijah. Kalau Kak Jah, kalau Kangsa tak tahu tuan-tuan. Suami dia mai mengaji kuliah. Tak tahu ustaz baca hadis ke ayat Quran ke, duk kena betul-betul kesilapan hak dia buat selama ni. Kena kepala dia satu. Dia pun balik dalam keadaan tak sedar hati kan, takut. Bini hidang nasi lauk apa semua dia tengok tak selera nak makan. Bini dia kata, abang ni pasal apa? Dia kata, tadi pergi mengaji kuliah, apa yang ustaz sebut tu semua kena ke aku buat semua lah. Ada ke Tuhan nak ampun dosa aku, duduk riau tak mau makan. Bini dia kata tu, dialah orang dok kata jangan pergi masjid, nak pergi juga. Orang ajak pergi supermarket, dia nak pergi masjid, balik mai duk riau. Yang tu banyak jenis tu tuan-tuan. Khadijah ada, dia bagi semangat. Jangan bimbang, Allah takkan mensia-siakan engkau. Engkau orang baik, engkau orang yang suka menghubungkan silaturahim. Ni Sayyidatina Khadijah. Kebanyakan manusia anggap buruk kepada Nabi zaman tu, tapi Khadijah tidak. Dia tak percaya kepada cakap-cakap orang-orang musyrikin yang Nabi ni gila, sihir apa semua. Dia percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun majoriti orang dia tak dengar, dia dengar Nabi. Ni Khadijah. Ada juga Kak Jah ni, dia suka dengar orang lain lagi daripada suami dia. Kan? Tapi bukan orang kalau kansa lah, belah lain. Suami dia tok siap masjid. Siap ni selalunya balik lambat lah, kan? Tu imam balik awal, imam bagi salam doa boleh balik dah. Tok siap ni nak senang nak balik. Berapa kipas punya duk ada, nak kena tutup. Mikrofon lagi, pintu lagi punya banyak, aircon lagi. Pukul 10 lebih baru balik. Setiap hari macam tu. Tiba-tiba adalah seorang mami jarum ni pergi cucuk bini dia.
Dia kata, "Jah, hang tahu tak suami hang duk balik lambat ke siapa?" Dia kata, "Dia tok siap, dia banyak kerja." "Dak," dia kata. Pas sembahyang dia duk pi mengorat bujang kedai bujang tom yam. Lepas tu dia balik lambat. Jah ni pun balik-balik suami dia serang selalu. Suami dia kata, "Dak, aku buat kerja tutup masjid, cuci masjid tu, tikar apa semua." Dak, dia percaya hak orang cakap tak. Hak yang ni ramai tuan-tuan. Dia percaya cakap orang lain daripada suami dia. Tapi Khadijah zaman tu ramai orang anggap pelik Nabi ni, gila dan sebagainya, tapi Khadijah tetap percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia juga banyak berkorban masa dia dan harta dia untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ni orang kaya. Dia usahawan wanita yang berjaya lah zaman tu. Kaya. Ibu tunggal yang kaya. Tuan-tuan sekalian, harta benda dia dikorbankan untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ke akhir hayat dia. Adalah cerita bila Khadijah ni nak wafat, dia panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kat dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, mari sini, aku nak berpesan beberapa perkara." Tuan-tuan, agak Khadijah nak pesan apa? Kalau Khadijah lain, kita tahu dah dia nak pesan apa. Dia akan kata, "Abang, saya ni tak lama dah masa nak hidup. Kalaulah saya mati, nak pesan satu, lagi tanah kubur itu merah, rumput tak tumbuh, jangan kahwin lain, kesian kat saya." Tu pesanan dia. Waktu tu ada siapa cerita, ada orang tu bini pesan janji dengan bini dia tu. Maka dia pun tiap-tiap hari tu imam tengok pun heran. Tiap-tiap hari lepas sembahyang subuh, dia nanti pi kubur isteri dia nanti siram mayat. Saat ni lepas sak pula pun siram lagi. Tu imam kata, "Hang ni sayang sungguh kat bini. Aku pun bini mati juga, tapi tak buat lagu hang. Pagi petang pergi duduk siram." Dia kata, "Ada imam, hari tu masa dia sakit, ada berjanji dengan dia, dengan isteri ni, arwah isteri. Janji apa? Janji lagi kubur ni tak tumbuh rumput, tak kahwin lain. Jadi duk main juruh ni, nak bagi cepat tumbuh rumput. Bagi rumput tu cepat tumbuh." Betul ke tak cerita tu, tak tahulah kan. Apa pesan Khadijah? Dia kata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku dah tiada, engkau terus berdakwah. Dalam berdakwah itu, jika engkau menghadapi kesusahan, tolonglah waktu tu sebut nama aku bersama. Biar nama aku bersama dengan engkau dalam masa kesusahan dalam berdakwah ni. Masa hidup boleh teman, tapi bila dah mati, biarlah nama aku bersama dengan kesusahan engkau." Ini Khadijah. Semangat dia, perjuangan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jika engkau kesusahan dari segi perbelanjaan dalam dakwah, datanglah ke kubur aku, kalau boleh, kalau sesuai, datang kubur. Galilah kubur aku dan ambillah tulang belulang aku ni. Sekiranya laku dijual, juallah, dan hasilnya gunakan untuk fisabilillah. Semangat Khadijah. Tuan-tuan bayangkan, isteri yang banyak berkorban untuk Rasulullah, tiba-tiba Allah wafatkan. Bagaimana keadaan Nabi? Sedih, banyak kesedihan. Itu dipanggil amun huznin. Dan pada ketika itu juga, musyrikin Mekah sudah sampai kepada kemuncak penentangan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka merancang nak tangkap Nabi, merancang nak mengeluarkan Nabi daripada Mekah, dan merancang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi berita ini diketahui oleh sepupu Nabi yang bernama Ummul Hani. Tuan-tuan, maksudnya ini waktu berlakunya Isra' Mi'raj, ketika Nabi dihimpit dengan kesusahan, dihimpit dengan kesedihan, waktu ni Allah angkat menghadap dia. Apa ibrah yang kita nak ambil? Inilah kehidupan seorang mukmin. Apabila kita dihimpit dengan kesusahan, dengan kesedihan, hari ini kita dihimpit dengan COVID-19. Apa ramai orang yang sedih, kehilangan ibu bapa, kehilangan anak-anak, kehilangan segala-galanya, hilang pekerjaan, hilang. Apa kita nak buat di tengah-tengah kita sedang dihimpit dengan kesedihan dan kesusahan ini? Kena bangun cari Allah Subhanahu wa taala. Kena datang kepada Allah. Tapi jangan pergi duduk naik langit pula, Isra' Mi'raj. Kita mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan rumah Allah, dengan kitab Allah. Bukanlah dah kena COVID teruk ni, duduk di rumah sampai tak pergi mana, masjid pun tak main, jemaat pun tak. Dah buka masjid, tak buka, ala kulli hal lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, jadi tak kena kita bila Allah himpit kita, Allah uji kita dengan kesusahan dan kesedihan, kita lari daripada rumah Allah, tak betul. Patut kena mai. Saya pun cara peribadilah, yang ada dos 1, 2 tu bagi mai lah, tak payah dos ketiga pun bagi masuk lah, dia pelan-pelan pergi cucuk lah kan. Ada setengah tempat dia kena dos ketiga boleh baru main masjid kan. Jadi tuan-tuan, kita cari Allah, barulah kita dapat pertolongan Allah. Tambah dalam suasana kita yang dihimpit oleh COVID-19 ni, yang boleh angkat wabak ni ialah Tuhan yang menurunkannya, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala nak tolong kita? Apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudusi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sejengkal hamba-Ku datang kepadaku, aku datang kepada dia sehasta. Sehasta hamba-hamba-Ku dekat dengan aku datang kepada dia sedepa. Hamba-Ku datang kepadaku berjalan, aku datang kepada dia berlari. Mafhum hadis qudusi. Tuan-tuan, maksud apa? Bila Allah dekat dengan kita, bila Allah akan tolong dengan rahmat dia, bukanlah Allah tu mai zat dia kepada kita, tapi rahmat dia mai bergantung kepada sejauh mana kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah datang rahmat Allah, pertolongan Allah. Sebab tu saya merayulah, tuan-tuan pun merayulah pada kawan-kawan yang masih takut nak main masjid setelah dibuka kan. Jangan takut, kerana Allah itulah yang menurunkan COVID, Allah itulah yang akan mengangkatnya balik. Tiru tengok macam Isra' Mi'raj. Bila Nabi di saat sempit tu, waktu tu menuju Allah, berdamping dengan Allah. Ini menunjukkan kepada kita, orang Islam, orang beriman ni bila susah, bila sedih, kita kena bangun, kena mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita salah faham. Di samping kita jaga perkara-perkara yang boleh jangkitan tu, macam tuan-tuan buat, pakai mask, tapi pakai mask ni kami hak mengajak ni adalah problem sikit kan. Problem pasal apa? Pasal tak tahu tuan-tuan suka ke, tuan-tuan seronok ke, tak tahu. Pasal pakai mask. Yang tahu kalau tuan-tuan lena, kami tahu. Lena nampak tu tahu. Tak apalah, pakai jarak, jaga hand sanitizer apa semua, dalam kita ada vaksin apa. Jadi dah cukup yang tu, kita tawakal Allah. Cari Allah. Ni nak mai bulan Syaban, nak mai pula dah Ramadan al-Mubarak. Allah dekat rahmatnya kepada kita. Ramadan huwa awwaluhu rahmah. Masa tak baca kitab dah lah ni. Semangat dah tu macam. Ramadan di permulaannya dalam hadis Salmanul Farisi, khutbah Nabi ketika
akhir Syaban. Nabi kata, ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarakun, sampai habis. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu bulan azimun, bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Dan Nabi kata lagi dalam ucapan dia itu, awwaluhu rahmah. Masuk saja kita Ramadan, datang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita semakin mendekatkan diri kita dengan Allah. Di antara amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah ialah rumah Allah, masjid. Di sini tempat kita mendampingkan diri kita dengan Allah, antaranya lah. Kita nak merayu kepada Allah, kan? Nak minta kepada Allah. Kita tahu Allah inilah yang mengqadha dan qadarkan kehidupan kita dengan kesenangan, kesusahan, kesedihan, penyakit, Allah ni. Dan Allah nilah sahaja yang mampu untuk mengangkatnya. Kita hanya mampu untuk berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita berusaha, kita ikhtiar buat dah, selebihnya kita serah kepada Allah. Inilah tempat kita merayu, melutut, kita sujud, kita rokok. Inilah amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Nabi kata apa? As-salatu mi'raj ummati. Sembahyang itu adalah mi'raj umat-umatku. Nabi mi'raj macam malam mi'raj itulah, dengan buraknya, dengan Jibrilnya naik langit pertama sampai langit ketujuh, akhirnya menghadap Allah. Kita mi'raj dengan solat. Bila kita solat itulah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah uji kita dengan kesusahan, kita lari daripada rumah Allah, amat tak kena. Amat tidak kena. Kita sepatutnya semakin susah, semakin dekat dengan Allah, semakin merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ibrah jadilah kita ambil daripada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menunjukkan kepada kita, bila kita susah, kita sempit, kita kena menuju Allah Subhanahu wa taala. Senang lagi-lagi lah. Macam mana Nabi, di saat mana Allah mengangkat Rasulullah menghadap dia, di saat Nabi dalam kesedihan, dalam kesusahan. Jadi sekadar tu, baca kitab lah. Kita sedang baca bab yang datang ia pada menyatakan seseorang yang sembahyang sunat ia hal keadaannya duduk serta kuasanya berdiri. Itu tajuk kita hari itu, muka surat 78. Kita tahu bahawasanya sembahyang sunat ni ada kemudahan bagi kita dari segi syarak, iaitu kita boleh sembahyang duduk walaupun tanpa uzur. Dia tak macam sembahyang fardu. Sembahyang fardu wajib berdiri. Boleh duduk bila kita uzur, tak mampu berdiri, boleh duduk, kan? Tapi sunat, uzur ke tak uzur ke, nak sembahyang duduk boleh. Boleh, kan? Cuma dari segi keafdalan, orang yang mampu berdiri tapi kita baca hari tu dia sembahyang duduk dalam sembahyang sunat ni, sembahyang sunat, dia dapat setengah pahala orang yang berdiri, kan? Kalau saja-saja. Tapi kalau dia duduk tu sebab dia uzur, dia dapat penuh markah macam mana orang yang sembahyang berdiri, sembahyang sunat. Jadi tuan-tuan, sembahyang sunat ni kita boleh buat banyak. Di rumah ke, ni nak main tarawih ni ke. Jangan sembahyang sikit balik. Cucu tanya, awak opah balik dah? Sakit lutut. Kan? Tak apalah sembahyang, tak larat. Duduk sembahyang tarawih. Kan? Boleh. Kalau semua duduk dengan imam-imam duduk, boleh tak sembahyang tarawih? Boleh. Cuma ada orang singgah sembahyang, orang kata leceh betul masjid ni. Nampak semua hebat-hebat, muda-muda tapi sembahyang duduk, penyegan sungguh. Tu lah orang kata, pahala korang lah. Sembahyang, jangan balik,
duduk, sembahyang duduk sampai habis tarawih kan. Dia ada kemudahan, dia longgak sikit, tak macam sembahyang fardu. Ni sambungan kita masalah ambil atas sikit lah, 223. Sembahyang sunat dengan duduk dan hukumnya, kata Abu Aisyah, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW adalah ia sembahyang sunat pada malam dengan duduk. Nabi sembahyang sunat pada malam dengan duduk. Maka apabila meninggal ia daripada bacaannya qadar 30 atau 40 ayat, bangunlah ia berdiri menyempurnakan bacaan di dalam berdiri. Kan Nabi duduk baca surah tu, ada tinggal lagi berapa dia kata tadi nak habis ayat tu, Rasulullah bangun balik, berdiri balik. Lepas tu rokok dalam keadaan berdiri. Kan ada satu rakaat tu ada duduk ada berdiri, sehingga boleh begitu. Maka membaca ia padahal ia berdiri, kemudian rokok ia. Faham tak tuan-tuan? Allah berdiri baca, dia baca banyak kalau lagu kita kuliah dengan qul huwallah, kan? Tak apalah, bagus pada depa tak buat langsung. Nabi pada sahabat apa nama Sayyidina Umar ke apa, biasa sembahyang dengan Nabi. Nabi baca surah Baqarah. Dia kata habis Baqarah ni habis dah. Kata sambung pula Ali Imran pula. Sambung lagi. Sambung An-Nisa pula, habis satu surah. Rupanya hadis ada menceritakan Rasulullah baca lepas Fatihah baca surah agak lama, duduk, turun duduk. Baca dalam keadaan duduk. Duduk kan. Agak berapa ayat lagi nak habis, Rasulullah bangun balik berdiri. Sambung lagi baca, lepas tu rokok, lepas tu sujud. Jadi boleh lagu tu pun dibolehkan, no? Sembahyang sunat lah. Sembahyang fardu jangan ada mereka, no? Kemudian memperbuat ia pada rakaat yang keduanya seumpama yang demikian itu. Rakaat kedua pun Nabi buat lagu tu. Tapi Rasulullah baca panjang, no? Jangan tuan-tuan baca inna a'tayna kal kautsar, lepas tu duduk pula. Fashalli li rabbika wanhar. Lepas tu bangkit. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, rukuk. Malu kat Tuhan. Baca pendek ambil duduk bangkit. Kalau Nabi dia baca banyak, baca surah pasal lepas satu surah pula. Habis. Kemudian dan diriwayatkan daripadanya alaihi salatu wasalam bahwasanya adalah ia Nabi sembahyang dengan duduk, maka apabila membaca ia padahal ia berdiri dan rokok ia dan sujud padahal ia berdiri, masa dah duduk bangkit, lepas tu baru rokok berdiri. Dan apabila membaca ia padahalnya ia duduk, rokoklah ia dan sujud padahalnya ia duduk. Pernah juga Nabi dia rokok sujud duduk dalam duduk, kan tengah baca Allahu akbar, rokok, sami Allahu liman hamidah dalam duduk, Allahu akbar sujud terus. Bisa juga lagu tu. Ataupun satu cara tadi yang kita baca awal tadi, no? Dekat nak rokok Nabi bangun, habis bacaan dia rokok sujud. Ada juga Rasulullah sembahyang duduk terus, no? Rokok pun dalam duduk, sujud pun dalam duduk. Tu nampak gitulah. Kata Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq, begitulah keadaan Nabi. Dan bermula amal atas dua hadis ini, kata Abu Isa, seolah-olah Imam Ahmad dan Ishaq memikirkan dua hadis ini sahih, lagi diamalkan dengan keduanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, harus sembahyang duduk serta kuasa berdiri, dan iaitu ijma' ulama. Makna sepakat ulama mengatakan harus, kata Imam Nawawi, sembahyang sunat dalam keadaan duduk. Ni kita tak kira dari segi kelebihan pahala apa semualah, ni boleh ke tak? Harus. Sembahyang sunat ni duduk harus. Masalah 224.
memanjangkan rakaat semayang dan hadisnya. Al-jawab, ya saudaraku, telah datang hadis memanjang akan rakaat pada semayang sunat itu, dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Aisyata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun fa iza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah qama faqara'a wa huwa qa'imun summa raka'a wa sajada summa sana'a fi rak'ati tsaniyah misla zalik. Kan, baik, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa banyak pasal ibadat Nabi ni Aisyah yang riwayatkan? Sebab Sayyidatina Aisyah ni isteri Rasulullah, dialah yang tahu macam mana keadaan Rasulullah ibadat. Rasulullah ni tuan-tuan sembahyang sunat di rumah, qabliyah ba'diyah pun di rumah, main masjid sembahyang yang fardu ya. Ni afdal. Habis kita macam mana? Kita ni tengoklah, kalau rumah dekat tak apalah, balik sana jalan je rumah. Orang bang kita sembahyang sunat subuh di rumah, lepas tu kita mari, tak apalah. Ni orang yang jauh, kalau jauh sikit dia buat nak sembahyang di rumah, sunat subuh, sunat fajar umpamanya. Lepas tu dia start motor main masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, pada muka kalau lagu tu kita buat di masjid lah. Kita buat di masjid lah. Baik, jadi Aisyah ni tahu. Awak bunyi banyak kan? Awak banyak jam. Tu satu, dua. Tentu ustaz kalau tak dengar lagi pekak. Baik, maka membaca ia akan Quran padahalnya ia duduk juga. Nabi duduk. Baca Fatihah, baca Quran duduk. Kata Siti Aisyah, maka apabila tinggal daripada bacaan yang sekadar barang yang ada ia 30 atau 40 ayat, bangunlah ia berdiri pula. Baki bacaan ayat tu 30 atau 40 ayat, Nabi bangun baca di dalam berdiri. Agak-agak hak sebelum baki tu banyak mana ayat Nabi baca. Allah, tuan-tuan, kita hak baki tu pun jenuh kalau nak baca. Dalam sembahyang tak apalah, itu ikut kemampuan kita. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia baca dalam duduk tu beratus ayat, tinggal lagi 40 atau 30 ayat baru Nabi berdiri, sambung dalam berdiri dan rokok serta sujud dalam keadaan berdiri. Inilah macam biasalah. Kata Siti Aisyah, apabila sudah bangun berdiri, faqara'a wahum qaimun, maka membacalah ia akan baqi surah atau ayat tadi padahalnya ia berdiri. Summa raka'a wa sajada, kemudian daripada selesai bacaannya itu rokoklah ia dan sujudlah ia. Kemudian memperbuat Nabi pada rakaat yang kedua seumpama yang demikian itu. Rakaat pertama yakni duduk ia dahulu membaca ayat-ayat dengan lamanya, kemudian bangun ia berdiri membaca baki ayat 3, 4 ataupun 40, kemudian rokok dan sujud ia. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih. Ini keadaan tuan-tuan dapat gambaran lah macam mana ibadat Nabi. Masya Allah, tuan-tuan, kita tak boleh pi. Patut kita yang bukan Nabi ni sembahyang lama lagi, tapi kita paling cepat ni. Paling cepat. Tak percaya tengok sembahyang tarawih ni, kalau surau masjid mana hak tu imam dia qul huwallahu aja penuh masjid. 15 minit habis sembahyang tarawih, hak tu ramai. Kalau hak lama tinggal tak ramai. Jadi Nabi tu ibadat lagu tu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan baki bacaan ayat tiap-tiap rakaat tu 30 ke 40 tu hak baki yang Nabi berdiri tu. Hak duduk tu tak tahu lama mana punya Rasulullah membaca. Demikianlah ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Dia sebagai Nabi utusan Allah, diutus kepada kita
sebagai contoh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak usah kira ayat lah. Kira bangkit sembahyang sudah, buat sunat banyak-banyak aku. Surah lazim pun tak apalah. Qul huwallahu tak apalah, janji buat. Yang sunat-sunat banyak-banyak, tuan-tuan. Tak mampu berdiri, buat duduk. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia, Rejab ni, nak main Sya'ban, nak main Ramadan ni pula. Habis kemudian masalah 225, insya-Allah kita sambung di lain kesempatan ni. Paraya apa pula Dan tak ada aku puasa 3 hari bulan 4 3 bulan 4 hari apa? Jumaat Khamis tak ada lah kan? Tak ada dah. Kita jumpa lepas raya Aidilfitri insya-Allah. Tanda elok tuan-tuan, saya pun malam ni tak bawa kitab, pakai kitab masjid lah. Lagi siapa pergi buka ni jahanam kita. Saya tanda ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal